Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama pada hari ini dan kita akan sambung dengan modul dakwah kita insya-Allah. Dan apa yang kita nak bincangkan pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tidak lain tidak bukan adalah tips-tips dalam kita berdakwah insya-Allah. Jadi kita nak lihat bagaimana cara-cara kita nak menyampaikan dakwah kita. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, dalam kita nak menyampaikan dakwah ini, khususnya yang saya akan bicarakan pada pagi ini adalah menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Saya akan fokus kepada non-Muslim. Okey, kenapakah saya fokus kepada non-Muslim? Bukan saya nak kata dakwah kepada orang Islam tak penting. Saya tak kata begitu. Pada saya dakwah kepada bukan Islam dan juga dakwah ataupun islah sesama orang-orang Islam, dua-dua penting, dua-dua pun dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi junjungan kita. Jadi pada saya dua-dua penting. Tetapi pada saya, kalau kita dapat belajar dan menguasai insya-Allah skill bagaimana kita nak berdakwah kepada orang-orang yang bukan beragama Islam, skill yang sama kita boleh guna pakai bila kita mahu berdakwah dengan sesama kita Islam. Tetapi kalau kita belajar dan menguasai skill bagaimana kita nak dakwah ataupun islah sesama orang-orang Islam, belum tentu skill tersebut sesuai diguna pakai apabila kita mahu berdakwah kepada orang yang bukan beragama Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, okey, apa yang kita nak bincangkan juga hari ini adalah dakwah kepada non-Muslim, dan saya percaya ramai di antara hadirin dan hadirat, bila kita katakan dakwah kepada bukan Islam, dalam fikiran kita, dalam bayangan kita kan, kita akan rasa macam gerun. Macam mana lah aku nak bercakap dengan non-Muslim ni? Bolehkah aku menyampaikan dakwah tentang Islam? Nanti kalau dia tanya soalan macam mana? Nanti tak bergaduh ke? Tak sensitif ke? Saya rasakan persoalan-persoalan macam ni memang ada dalam fikiran kita. Jangan cakap tuan-tuan dan puan-puan, saya pun sama. Saya pun masa mula-mula saya nak berdakwah Islam kepada yang bukan beragama Islam, kepada jiran-jiran dan sebagainya, saya pun rasa macam gerun, boleh ke dan sebagainya. Tetapi bila saya memikirkan di akhirat nanti, boleh jadi Allah SWT bertanya soalan kepada saya, Syakirin, aku dah bagi kau hidayah, kau sudah pun beragama Islam, kenapa kau tidak berkongsi Islam dengan orang-orang lain? Saya lagi gerun kalau Allah SWT mempersoalkan saya di akhirat, kenapa saya tidak berdakwah? Jadi walaupun dalam keadaan takut dan sebagainya, terus juga berdakwah. Tetapi bila kita berdakwah, subhanallah, daripada pengalaman ini banyak membantu kita. Yang pertama, mengatasi perasaan takut dan risau tadi, dan yang keduanya, untuk mempelajari selok-belok bagaimana kita nak berdakwah, dan berdakwah secara harmoni, berdakwah secara muhibah. Pendekatan ini pada saya, dakwah yang saya rasa yang paling berkesan adalah dakwah yang membuatkan orang senang nak berbicara dengan kita. Mereka suka nak mendengar penerangan Islam kepada mereka, dan mereka tidak rasa tertekan ataupun stres apabila kita berdakwah dengan mereka. Dan itulah tips yang saya nak sampaikan pada hari ini insya-Allah. Okey, terlebih dahulu, kalau kita tengok dalam gambar tu, itu tidak lain tidak bukan, itu diri saya. Once upon a time, not long ago. Itulah diri saya. Cuma ada beberapa perkara saya nak sampaikan daripada gambar ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, saya dulu bukan beragama Islam dan saya telah memeluk agama Islam. Artinya apa? Artinya insya-Allah pengalaman saya hidup sebagai non-Muslim dulu banyak membantu saya bila saya nak berdakwah kepada orang bukan Islam. Sebab saya akan fikir balik. Dulu masa saya non-Muslim, kalau orang nak cerita tentang Islam pada saya, apa yang akan buat saya rasa tertarik? Apa yang akan buat saya rasa tersinggung? Apa yang saya suka kalau mereka cakap? Apa yang saya tak suka kalau mereka cakap? Jadi kan pengalaman pernah hidup sebagai non-Muslim tu banyak membantu saya hari ini
dalam berdakwah kepada orang-orang bukan beragama Islam. Dan ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya jauh di sudut hati kan. Bukan semua, tetapi ramai daripada anda, saya percaya jauh di sudut hati tu ada macam satu bentuk persoalan, satu bentuk keraguan. Aku ni boleh ke berdakwah? Aku ni boleh ke? Pada Syah tu tak apalah. Dia tu memanglah biasa dah berdakwah dengan anak Muslim. Mungkin rasa pada diri sendiri ada keraguan. Aku boleh ke tak boleh? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada perasaan seperti itu, inilah jawapan yang saya nak bagi. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan terserempak dengan yang ada dalam slide sekarang ni, katakanlah once upon a time tuan-tuan dan puan-puan terserempak dengan dia di tepi hutan sebagai contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, pernah terbayang ke yang dia ni yang dekat dalam slide ni, dia ni boleh jadi seorang pendakwah di masa depan? Sudah pasti tidak. Tengok muka macam ni, orang macam ni nak jadi pendakwah, tak ada lah. Kebanyakan kita akan rasa begitu. Itu memang normal. Okey, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, alhamdulillah. Hari ini di manakah saya? Saya melakukan, alhamdulillah, insya-Allah, saya melakukan dakwah ini secara sepenuh masa. Okey, di sini ada dua perkara saya nak bagi tahu. Perkara pertama saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dia ni kalau boleh berdakwah, bererti anda pun boleh berdakwah. Tahu tak kenapa? Okey, antara anda yang sekarang dengan dia pada masa waktu itu, siapa lebih pandai tentang Islam? Saya cakap terus teranglah, pada saya cukup yakin sepenuhnya. Anda jauh lebih pandai daripada dia dalam hal-hal berkenaan tentang agama Islam. Sebab waktu tu dia bukan beragama Islam. Dia tak tahu pun tentang agama Islam. Boleh katakanlah, tak tahu apa-apa pun tentang Islam. Boleh dikatakan. Tetapi anda, tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini jauh lebih pandai daripada dia. Kalau dia dalam keadaan yang tak tahu apa-apa tentang Islam pun, satu hari kemudian dia boleh berdakwah sepenuh masa. Kenapa anda yang ada banyak ilmu Islam, okey, kenapa anda tidak boleh berdakwah? Sekurang-kurangnya kalau tak dakwah secara full time pun, sekurang-kurangnya dakwah secara part time. Boleh. Itu perkara pertama. Perkara kedua yang saya nak sentuh adalah begini, tuan-tuan dan puan-puan. Masa saya mula-mula memeluk agama Islam, saya masih ingat lagi. Beberapa bulan selepas saya memeluk agama Islam, ustaz yang mengajar saya, okey, dia bagi tahu dengan saya, Syakiri, I think you better become a pendakwah. Dia minta saya jadi pendakwah. Dia cakap begitu. Saya pula jawab balik, I'm sorry. Dakwah is not my cup of coffee. Biasa kalau bahasa Inggeris dia sebut not my cup of tea. Tapi saya ni tak minum teh. Kopi memang saya minum kopi. So saya kata dakwah is not my cup of coffee. Berarti dakwah ni bukan minat saya. Saya tak minat dengan dakwah. Tadi saya tolak. Ustaz saya dulu pada awal-awal saya memeluk agama Islam, dia dah cadangkan saya jadi seorang pendakwah. Dia minta saya jadi pendakwah. Saya kata sorry, saya tak minat langsung. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia, kita merancang, tetapi Allah yang menentukan di manakah saya hari ini. Subhanallah. Okey, cukup tentang diri saya. Yang saya nak bagi tahu, you can do it. Itu je saya nak bagi tahu. Okey, sekarang kan kita nak berdakwah ni, marilah kita ambil beberapa tips-tips dakwah daripada Al-Quran dulu. Dalam kita nak berdakwah, tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada banyak ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW yang boleh kita jadikan rujukan. Tetapi kerana masa kita terhad, kita ambil beberapa ayat Al-Quran dulu. Dalam surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat nombor 125. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Yang bermaksud seru semua. Semua di sini merujuk kepada semua. Dia merujuk kepada orang Islam dan bukan Islam. Merujuk kepada lelaki, kepada wanita. Merujuk kepada yang dewasa, kepada yang kanak-kanak. Merujuk pada semua. Seru semua ke jalan Tuhanmu. Bukan ke jalan kamu. Bukan ke jalan fahaman kamu. Tetapi ke jalan Tuhanmu. Ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara bijaksana. Masalah kita kadang-kadang bijak sini tetapi tidak bijaksana. Dalam kita berdakwah, kita memerlukan kebijaksanaan.
bukan hanya sekadar kebijaksiniin. Dan berilah peringatan secara baik, dengan lembut, bukan dengan kasar. Bila kita nak beri peringatan kepada orang, beri peringatan dengan baik, jangan kasar. Apabila kasar, orang akan lari daripada kita. So kita berikan penerangan secara baik. Tapi dalam kita nak menyampaikan penerangan secara baik, ada waktu kita perlu menggunakan ketegasan. Ada tempatnya kita perlu tegas. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW juga terlibat dengan peperangan sebagai contoh. So cara umumnya kita menyampaikan secara baik, tetapi jangan kasar. Kasar dengan tegas dua perkara berbeza, ya. Okey. Dan seterusnya, bila kita berdakwah dengan sesiapa, tak kira lah orang Muslim ke dengan orang Islam ke, biasanya mereka akan lawan balik. Mereka akan debat balik. Kalau mereka debat dengan kita, mereka dakwah dengan kita, maksudnya kita berbahas. Berbahaslah dengan hujah, dengan dalil, dengan jalan yang terbaik. Itu tips yang pertama. Saya cakap terus teranglah, kalau bila kita ikut tips ni kan, ikut je formula ini, subhanallah, dakwah kita ini menjadi harmoni, menjadi baik, betul-betul best. Okey, ini yang pertama. Sekarang kita nak ambil contoh yang kedua dalam surah Ali Imran, surah nombor 3, ayat nombor 159. Di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau, iaitu Nabi Muhammad SAW, telah bersikap lemah lembut kepada mereka. Dan kalaulah engkau bersikap kasar, lagi keras hati, tentulah mereka akan lari daripada keliling kamu. So kalau kita lihat sunnah Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah adalah dengan penuh kebaikan, penuh kelembutan. Saya sendiri bila awal-awal memeluk agama Islam, antara buku yang saya suka baca adalah Sahih Muslim. Ya, betul, kitab hadis Nabi Muhammad SAW, khususnya jilid 1 tentang bab iman dan sebagainya. Subhanallah. Bila saya baca kitab hadis, lihat perilaku Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi, jatuh cinta, memang tertarik. Itu sendiri membina iman saya, keyakinan saya dalam agama Islam. Subhanallah. Itulah pendekatan yang Nabi gunakan. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam surah Toha, surah nombor 20, ayat nombor 43 dan 44, Allah SWT memerintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Kita ambil contoh. Di mana Allah SWT berfirman yang bermaksud, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar atau takut. Sekarang ni Allah SWT menyuruh Nabi Musa, Nabi Harun. Setuju tak kalau saya katakan Nabi Musa, Nabi Harun adalah antara manusia yang terbaik? Nabi kan? Antara manusia yang terbaik. Setuju? Okey. Untuk menyampaikan dakwah kepada siapa? Fir'aun. Setuju tak kalau saya kata Fir'aun adalah antara manusia yang paling jahat? Setuju? Okey, sekarang ni Allah SWT menyuruh manusia yang terbaik berdakwah kepada manusia yang paling jahat. Dengan cara apa? Berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Jadi hari ini kalau kita nak berdakwah dengan seseorang, tak kira kita berdakwah dengan non-Muslim ke, kita berdakwah dengan sesama Islam ke, kita berdakwah kepada anak-anak kita ke, isteri ke dan sebagainya. Kenapa kita kasar? Kenapa kita kasar? Adakah kita lebih baik daripada Nabi? Adakah orang yang kita nak sampaikan dakwah itu lebih jahat daripada Fir'aun? Ini satu peringatan kepada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Sebenarnya ayat-ayat Quran seperti inilah yang banyak membentuk pendekatan saya dalam menyampaikan dakwah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, peringatan dalam kita nak berdakwah. Dalam surah An'am, surah nombor 6, ayat nombor 108, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan janganlah kamu caci apa yang mereka sembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka mungkin kelak akan mencaci Allah Subhanahu Wa Taala secara melampaui batas tanpa ilmu. So kita dalam kita menyampaikan dakwah, jangan hina agama orang lain, jangan condemn apa yang mereka sembah, walaupun bagi kita benda tu tak betul. Bagi kita, benda tu mungkin tak masuk akal sebagai contoh. Tetapi jangan kita hina mereka. Jangan hina apa yang mereka sembah. Jangan buat begitu. Sebab
Setiap manusia ada perasaan. Setiap manusia ada harga diri. Kalau kita cerca apa yang mereka sembah, biasanya mereka pun akan respon dengan mencerca Allah SWT, mencerca atau menghina agama Islam itu sendiri tanpa ada ilmu. So dalam kita menjalankan dakwah ni sangat-sangat penting. Jangan sampai kita menghina agama orang lain. Kita jaga sensitiviti ini. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil ayat Al-Quran terakhir untuk perbincangan pagi ini. Ini adalah formula master key dalam kita nak berdakwah. Dalam surah Al Imran, surah nombor 3, ayat nombor 64. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Yang bermaksud, katakanlah kepada ahli kitab, marilah kepada kalimah-kalimah yang bersamaan antara kami dan kamu. Iaitu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Dan subhanallah, bila saya berdakwah, tak kira saya berdakwah dengan non-Muslim ke, saya berdakwah dengan orang Islam yang bermasalah ke, okey, tak kiralah dengan siapa pun saya berdakwah. Bila saya akan cari persamaan, peringkat awal saya bincang, saya cari persamaan, perbincangan dia jadi harmoni. Dan kemudian bila mereka dah selesa dengan saya, hubungan kita dah semakin bagus, mereka lebih percayakan saya, barulah saya akan masuk dan berbicara perkara-perkara yang berbeza. Okey, ini adalah tips daripada Al-Quran dan juga kita sentuh sedikit sebanyak tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekarang dalam kita nak berdakwah, ilmu sangat-sangat penting. Kita perlu ada ilmu. Maka dalam kita nak berdakwah, jangan sekali-sekali berhenti belajar. Kita kena belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sampai hari ini saya masih lagi belajar. Okey, tahu tak kenapa saya masih belajar? Sebab saya masih tak pandai lagi. Banyak lagi yang saya tak tahu. Banyak lagi yang perlu saya belajar. Banyak lagi yang perlu saya pertingkatkan ilmu pengetahuan saya. Maka jangan sekali-sekali kita berhenti daripada belajar. Namun begitu, jangan bagi alasan tak cukup ilmu sebab tu tak nak berdakwah. Jangan bagi alasan itu. Sebab kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari jilid nombor 4 bab 56 hadis bernombor 667, qala Nabi SAW balighu anni walau ayat. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Nabi kata walaupun satu ayat pergi sampaikan. Jadi apa yang kita tahu kita sampaikan. Apa yang kita tahu kita sampaikan. Dalam kita menyampaikan, insya-Allah kita akan bertambah ilmu kita, bertambah pengalaman kita, bertambah kemahiran kita, bertambah selok-belok skill kita. Subhanallah. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. So ilmu sangat penting, terus belajar. Namun begitu, jangan bagi alasan tak cukup ilmu sebab tu tak nak berdakwah. Nak tunggu cukup ilmu baru nak berdakwah, tak ada. Kalau cukup ilmu baru nak berdakwah, insya-Allah sampai mati pun kita tak akan pandai. Kita kena mula dulu. Nak berenang pun sama kan? Kita kena masuk air dulu kan? Kena belajar berenang. Sampai-sampai itu tertenggelam juga. Kadang-kadang tertelan juga air. Tapi itulah proses untuk kita belajar. Nak kayuh basikal pun, mula-mula kita belajar kayuh basikal bukan terus pandai baru nak kayuh, tak ada. Kita kena cuba kayuh sampai jatuh, bangun balik, lama-lama kita pandai. Subhanallah. Dakwah pun begitu juga. Okey, kita tengok pada skill yang lain, agama adalah sangat sensitif, sangat peribadi. Setuju. Sangat-sangat sensitif, sangat-sangat peribadi. Sebab itu, kalau kita lihat masyarakat biasanya, dia tak nak cerita pasal agama. Sebab agama ni sensitif satu. Yang kedua ni personal. Kalau personal, benda personal kita tak cakap dengan orang. Benda personal ni kita simpan dengan diri sendiri. Okey, saya nak bagi contoh kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan anda ada satu masalah peribadi yang sangat besar. Okay, a personal problem. Ini betul-betul personal problem. Dan kalau personal problem, dia benda yang memalukan tau. Sebab dia masalah kat masalah. Dia personal, sangat-sangat personal. Dan benda ni memang ada mengaibkan, memalukan. So, kalau tuan-tuan dan perempuan ada satu masalah personal problem, masalah peribadi, betul-betul besar masalah ini. Saya nak tanya kepada anda, dengan siapa anda akan share? Maksud saya orang yang macam mana anda akan cari?
Okey, saya tahu ada antara anda akan jawab, oh, dengan Allah SWT. Betul-betul. Yang saya nak masukkan di sini adalah dengan manusia. Dengan manusia macam mana yang anda akan cari untuk cerita tentang masalah peribadi anda? Manusia macam mana? Kawan? Tak ada. Biasanya kita tak nak kawan tahu sebab benda tu memalukan. Benda peribadi. Kalau boleh kita tak nak kawan-kawan orang dekat dengan kita tahu benda tu. Mak bapak, biasanya mak bapak orang terakhir yang tahu. Okey, siapa? Orang macam mana? Okey, betul. Orang yang dipercayai. Orang yang kita percaya. Orang begitu lah yang kita akan rasa yakin dan selesa nak cerita masalah peribadi. Begitu juga dalam kita nak berdakwah dengan non-Muslim, sangat penting kita bina hubungan. Kita mula kenal, dah kenal kita mesra. Bila dah mesra, dia rasa selesa dengan kita. Bila dia dah selesa dengan kita, sampai ke tahap dia percayakan kita. Bila dia percayakan kita, subhanallah. Subhanallah. Bila dia dah percayakan kepada kita, dia sendiri akan rasa selesa walaupun kita cerita tentang agama. Betul. Betul, memang dia akan rasa selesa. Okey, kemudian bila kita nak fokus, sentiasa ingat pada peringkat awal, jangan cerita perbezaan. Cerita persamaan. Cerita persamaan yang ada. Kalau macam dengan orang Kristian, okey? Okey, saya akan bertanya dengan mereka tentang siapa ke Jesus dalam agama Kristian. Lepas tu saya akan bagi tahu dalam agama Islam pun kita pun percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir, tidak ada bapa. Saya akan bagi tahu. Saya orang Kristian pun, you Islam pun percaya lah. Itu Nabi Isa lahir tak ada bapa. Saya kata, ya. Dan Islam pun kami percaya. Nabi Isa alaihissalam lahir, tiada bapa. Kemudian saya akan bagi tahu dia bahawa Nabi Isa ni seorang Rasulullah dalam agama Islam. Seorang Rasul yang besar. Kita explain kepada dia. Lepas tu dalam agama Islam pun kita percaya Nabi Isa ni adalah Al-Masih. Kalau dalam bahasa Hebrew tu dia sebut Messiah. Dalam bahasa Greek disebut sebagai Kristus. Itu dalam bahasa Inggeris tu dia dapat perkataan Christ tadi tu. Christ tu merujuk kepada Al-Masih. Tetapi cara orang Kristian memahami Christ dengan cara orang Islam memahami Nabi Isa sebagai Al-Masih berbeza ya, berbeza, dia tak sama. Okey, tapi ini kita mulakan perbicaraan. Kemudian saya akan bagi tahu dalam agama Islam pun kami beriman, kami percaya bahawa Nabi Isa dapat menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang buta jadi celik, orang mati dihidupkan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia kata ya ke? Ya. Dan kemudian kalau ada ilmu perbandingan agama kan, kita dah bincang dah topik-topik sebelum ni. Dalam the book of Acts chapter number 2 verse number 22, dalam Bible pun sebut, "Ye men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth was a man approved by God by miracles, wonders and signs which God did through him in the midst of you." So dalam Bible pun kata yang Nabi Isa buat kan mukjizat-mukjizat semua, okey? Orang sakit kusta sembuh, orang buta dicelikkan, yang mati dihidupkan. Sebenarnya Allah yang melakukan mukjizat tadi melalui Nabi Isa. Dalam Bible bersebut sama juga dengan Islam. Sama dengan Islam. Okey? Dan dalam Islam kita ada, kalau kita boleh rujukkan sebagai perbandingan dalam surah Maidah surah nombor 5 ayat nombor 110 insya-Allah. Okey, subhanallah. Fokus pada persamaan, mereka akan rasa terkejut. Memang rasa terkejut. Mereka rasa, wow, saya pun tak tahu sebenarnya dalam agama saya ada begini. Ramai daripada mereka cakap begitu dengan saya. Subhanallah. Okey, kita masuk pada tips yang lain. Betulkan salah faham. Tuan-tuan dan puan-puan, non-Muslim ada banyak salah tanggapan terhadap agama Islam. Banyak. Bukan sedikit. Banyak benda yang mereka salah faham tentang agama Islam. Macam mana saya tahu benda ni? Sebab once upon a time, not long ago, saya sendiri pun bukan beragama Islam. So saya tahulah pengalaman saya. Banyak benda yang saya salah faham tentang agama Islam. Jangan cakap non-Muslim salah faham tentang Islam. Kadang-kadang kita lihat segelintir orang Islam sendiri pun yang terkeliru dan salah faham tentang Islam. Jangan cakap non-Muslim. Orang Islam pun ada yang keliru, ada yang salah faham. Subhanallah. Okey, betulkan salah faham dulu. Dah kita betulkan salah faham, baru kita bagi penerangan tentang Islam. Mereka akan lebih mudah nak menerima. Sebab kalau selagi mana dalam kepala mereka ada salah tanggapan tentang Islam tadi, kita ceritalah Islam tu baik macam mana pun, tapi dalam fikiran mereka, mereka tetap reject. Okey, kita ambil tips yang lain. Sentiasa dalam dakwah kita ni mencari kebenaran, bukan cari kemenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini sangat penting. Sangat penting.
kesilapan ini saya pernah lakukan. Nanti saya cerita. Jangan kita dalam berdakwah mencari kemenangan. Jangan sekali-sekali cari kemenangan. Sebab kita akan rugi. Sentiasa mencari kebenaran. Bila kita mencari kebenaran, tak ada siapa-siapa yang rugi. Okey. Kalau saya ya, saya tak suka berdebat. Dalam bab-bab agama ni, saya tak suka berdebat. Beberapa kali non-Muslim ajak saya untuk berdebat. Saya tolak dengan cara baik. Saya tolak. Sebab saya lihat debat yang ada pada hari ini adalah untuk mencari kemenangan. Dia ada dua pihak yang berdebat. Okey, masing-masing nak menang, maka dia akhirnya sebagai keputusan dia, kesimpulan dia, satu menang, satu lagi mesti kalah. Itu cara berdebat hari ini. Tetapi saya tertarik dengan cara ulama-ulama dulu berdebat sesama ulama. Bila ulama dengan ulama berdebat, saya tertarik dengan cara itu. Ulama dengan ulama berdebat, mereka tidak cari kemenangan. Mereka mencari kebenaran. Dan akhirnya bila ulama dengan ulama berdebat, tak ada yang kalah. Dua-dua menang. Sebab dua-dua mendapat kebenaran. Mereka lebih memahami. Mereka dapat ilmu yang lebih mendalam lagi. Mereka saling mempelajari daripada satu sama lain. So sebelum berdebat, mereka berdebat. Habis debat tu, masing-masing dapat ilmu baru. Masing-masing dapat poin baru. Masing-masing belajar sesuatu. Maka kalau kita lihat, saya tertarik. Bila ulama-ulama dulu berdebat, dua-dua menang. Tak ada yang kalah. Subhanallah. Sebab fokus utama mencari kebenaran, bukan cari kemenangan. Kalau kita nak mencari kemenangan, ego kita yang akan menguasai. Dan ego inilah yang akan menghanyutkan kita daripada jalan yang benar nanti. Nanti kita ni akan berdebat tu nak menang. Bukan lihat benda tu betul ataupun salah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, apa gunanya kita menang hujah tetapi kita kalah hati. Dan inilah masalah bila kita berdebat. Dalam berdebat tu, kita boleh menang hujah. Tetapi kita kalah hati. Maksudnya, dari segi hujah, kita menang hujah. Tapi orang yang kita sampaikan dakwah, dia semakin jauh dari Islam. Dia bukanlah semakin dekat dengan Islam, tetapi dia semakin jauh dari Islam. Saya bagi satu contoh lah tuan-tuan dan puan-puan. Masa awal-awal saya memeluk agama Islam, bila saya memikirkan mak bapak saya tak Islam lagi, adik-beradik tak Islam lagi, air mata akan mengalir. Saya akan jadi macam rasa takut, rasa macam mana ya kalau mak bapak saya mati sebelum mereka sempat masuk Islam, macam mana ya, saya jadi risau. Maka satu hari saya minta lah ustaz saya berdakwah dengan bapa saya, dengan mak saya, dengan keluarga saya. Ustaz saya pun setuju. Lepas tu saya bagi tahu mak bapak saya, ustaz nak datang ke rumah. Dia nak makan di rumah. So mak saya pun masak capati, sayur dan sebagainya. Keluarga kami ni memang makan sayur-sayuran, vegetarian. Subhanallah. Lepas tu ustaz pun datang. Sementara nak tunggu mak masak dan sebagainya, ustaz tadi dia pun bercakap-cakaplah dengan bapa saya. Ustaz tadi pun sampaikan dakwah secara halus, secara baik. Tapi bapa saya ni jenis suka argue, suka lawan cakap. Lepas tu ada satu benda yang bapa saya cakap, saya dah lupa point tu, saya lupa. Tapi saya ingat peristiwa tu, ada satu benda yang bapa saya cakap dan saya tahu nak jawab macam mana. Maka saya pun terus smash. Saya terus jawab. Kalau kita main badminton, kita dapat bola tanggung depan jaring kan? Dapat bola tanggung, kita pun smash. Saya smash dan saya telah menang. Saya telah menang atas bapa saya. Tetapi pada saat yang sama, waktu yang sama, detik yang sama, mata bapa saya jadi merah bernyala-nyala. Merah, kemerahan. Sangat-sangat merah. Betul-betul jadi merah. Dia nak meletup. Ustaz saya pun nampak benda tu. Dan ustaz saya, subhanallah, kebijaksanaan dia, subhanallah. Apa dia buat pada waktu tu, dia tahu bapa saya nak meletup. Ustaz tu kata, uncle, I'm hungry, saya lapar. Can we eat first? Boleh kita makan dulu? So bapa saya pun, okay, let's eat first. Dia dah tukar topik. Tapi bila ustaz tu dah habis makan, dah balik je, bapa saya marah saya cukup-cukup. Jerit-jerit dia. Don't ever talk about Islam to me. I don't want to hear about Islam in this house.
Don't ever speak about Islam. I don't want to know about Islam. Dia marah. Dan pintu untuk saya berdakwah kepada keluarga saya sendiri tertutup rapat. Tertutup rapat. Saya Syakiri, saya boleh berdakwah seluruh Malaysia, saya boleh pergi. Subhanallah, seluruh Malaysia. Banyak negara-negara lain saya dah sampai dalam menyampaikan dakwah. Tetapi kepada keluarga sendiri, mak bapak sendiri, pintu tertutup rapat. Inilah kesilapan yang saya telah lakukan. Menang hujah, tetapi kalah hati. Banyak kali saya lihat orang Islam berdebat. Dalam berdebat tu orang Islam menang dengan hujah dia. Memang menang hujah dia. Tetapi dia membuatkan non-Muslim yang ada dekat situ semakin tersinggung. Semakin jauh daripada Islam. Dan saya memikirkan. Saya pun fikir, tujuan dakwah ni apa sebenarnya? Tujuan dakwah adalah untuk membuatkan orang semakin dekat dengan Islam. Orang jadi semakin dekat dengan Islam. Itu tujuan dakwah. Jadi kalau saya buat sesuatu dan membuatkan orang semakin jauh dari Islam, okey, dan saya kena fikir balik semula. Ada tak saya buat apa-apa kesilapan? Maka saya pun gunakanlah, saya cuba cari formula bagaimana saya nak bawa mereka semakin dekat dengan Islam. Dan saya lihat yang penting adalah kita bukan saja nak menang hujah. Nak menang hujah, betul kita nak menang hujah. Tetapi pada waktu yang sama kita nak menang hati. Tapi walau apa pun yang kita buat, dalam hal-hal prinsip tidak ada kompromi. Tuan-tuan dan puan-puan faham ke? Saya tak kata kita memuaskan hati non-Muslim. Semata-mata nak memuaskan hati non-Muslim, maka kita berkompromi dalam hal-hal prinsip. No. Dalam hal-hal prinsip tak ada kompromi. Kalau dalam agama Islam, zina adalah haram, zina adalah haram. Dalam agama Islam, LGBT adalah haram, LGBT adalah haram. Dalam Islam, minum arak adalah haram, minum arak itu adalah haram. So, benda-benda prinsip tak ada kompromi. Tapi bagaimana kita nak sampaikan, itulah yang penting. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perbincangan kita, bila kita berdakwah kan, jangan cerita pasal hukum hakam dulu. Cerita akidah. Cerita bab akidah dulu. Cerita siapa Allah SWT. Kenapa Allah tu Tuhan kita? Bagaimana kita nak kenal siapa pencipta seluruh alam ini? Siapa Nabi Muhammad SAW? Biar kita sentuh dalam perkara-perkara pokok, dalam perkara-perkara akidah dulu. Hukum hakam tu kemudian nanti. Cerita pasal hukum hakam tu kemudian nanti. Dan nak cerita tentang hukum hakam pun ada pendekatan-pendekatan dia. Kalau kita lihat ayat-ayat Quran diturun di zaman Nabi Muhammad SAW pun, ayat Quran pun bukan diturun sekaligus semua. Beransur-ansur sedikit-sedikit, tempoh 23 tahun. Fasa pertama sebelum hijrah. Biasa disebut sebagai di Mekah. 13 tahun pertama sebelum hijrah turun ayat Quran. Itu fasa pertama sebelum hijrah. Ayat-ayat Quran pada fasa pertama adalah tentang akhlak, akhlak. So sentuh pada akidah, akhlak. Akidah tu yang penting dengan akhlak. Hukum hakam yang turun sebelum hijrah sikit, tak banyak. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hukum hakam yang turun adalah selepas hijrah di Madinah. Itu pun hujung-hujung 10 tahun. Jadi bila kita nak berdakwah dengan orang, fokus kepada akidah dulu. Yang bahagian hukum hakam tu slowly, pelan-pelan. Kita masuk kemudian. Dan itu pun hukum hakam pun kalau saya akan lebih fokus kalau dia dah memeluk Islam dan diminat dan masuk Islam, saya akan fokus lebih kepada solat, puasa, benda-benda yang menjadi amalan hidup dia, tapi step by step, sedikit demi sedikit insya-Allah. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berdakwah kena ingat sentiasa kena ada demand and supply. Kalau tak ada demand, jangan supply. Kalau orang tak nak dengar tentang Islam, jangan cerita tentang Islam. Sebab kita akan buat dia rasa jemu, dia akan rasa macam meluat dengan kita. So kalau orang tak minat nak dengar tentang Islam, apa kita nak buat? Create the demand. Kita cari jalan macam mana kita nak create demand. Kalau saya nak create the demand tu, saya akan tanya tentang agama dia. Sebab manusia ni, dia tak suka dengar cerita pasal agama orang lain. Tetapi dia seronok kalau orang bertanya tentang agama dia. Saya bagi contoh. Kalau saya jumpa non-Muslim, kalau saya cakap dengan dia, saya nak cakap pasal agama Islam, biasanya dia tak minat nak dengar.
Tapi kalau saya nak tahu, saya nak belajar tentang agama dia, mereka akan rasa seronok. Mereka akan rasa seronok. Ada orang nak tahu pasal agama dia. Sama. Tuan-tuan dan puan-puan pun sama. Kita ambil contoh. Ambil contoh je tuan-tuan dan puan-puan. Kalau lah gini, katakanlah tak pernah ikuti kursus perbandingan agama, tak pernah ikuti kursus dakwah. Orang biasa lah, orang biasa. Kalau lah ada missionary Kristian datang ke rumah kita, dia ketuk rumah kita, dia bagi tahu, dia nak cerita pasal agama Kristian kepada kita. Okey, katakan ada orang Cina, agama Kristian, dia ketuk rumah, lepas tu dia kata, dia nak cerita pasal Kristian pada kita. Biasanya apa reaksi kita? Biasanya kita kata, oh sorry, not interested, tak minat, oh kami ni orang Islam, oh tak apa, kita akan suruh dia keluar. Tapi kalau yang ketuk pintu tu orang Cina, lepas tu dia kata, encik, saya ni bukan beragama Islam, tapi saya nak tahu tentang agama Islam. Saya nak belajar tentang agama Islam. Bagaimana kita layan dia sekarang? Kita akan kata, oh jemput masuk, silakan. Kita akan hidang kuih, hidang kopi pada dia. Kita akan rasa seronok nak cerita Islam pada dia. Begitu juga dengan orang-orang yang bukan beragama Islam. So, pada saya akan suka cerita pada mereka, tanya mereka tentang agama dia. Tapi tanya soalan yang dia boleh jawab tau. Jangan tanya soalan yang dia susah nak jawab. Tanya simple-simple. Saya akan tanyalah, Acik, semalam saya tengok itu kuil lah, ada banyak orang. Apa pasal lah? Oh, kita sekarang ini ada itu sembahyang. Apa sembahyangnya? Oh, sekarang kita ada Nawaratri. Itu Nawaratri itu apa? Dia explain. Sambil dia explain, kita pun tambah knowledge kita kan. Tambah knowledge kita, pengetahuan kita. Dan kita tengok, oh macam ni. Kita tanya ni. Tanya benda simple, dijawab. Tanya simple, dijawab. Tanya simple, dijawab. Tanya simple, dijawab. Lama-lama dia penat. Bila dia dah penat, dia pun fikir, daripada aku yang jawab soalan, baik aku yang tanya. Sekarang dia pula tanya tentang Islam. So, bila dia tanya tentang Islam, tengok kita dah create demand kan. Dan satu lagi, tuan-tuan dan perempuan, bila dia cerita pasal agama dia, kita dengar dengan baik, dengan sabar. So, bila besok kita cerita pasal Islam, dia pun akan dengar. Dan inilah cara kita bina hubungan sampai dia percaya dengan kita. Subhanallah. Dan seterusnya, dalam sedikit masa yang ada ini, saya nak bagi satu tips dakwah adalah dakwah antara doktor dengan pesakit. Hubungan doktor dengan pesakit sangat sesuai dalam kita nak berdakwah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kerana masa tak panjang lagi, tinggal sikit lagi. Okey, saya nak ringkaskan saja. Tapi tips ni, doktor dengan pesakit sangat penting. Tips ni sangat penting. Okey, dia begini tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang cuba bayangkan. Saya percaya semua di sini ada pengalaman pergi jumpa doktor kan? Okey, sekarang cuba bayangkan. Bayangkan anda pergi ke klinik ataupun hospital pertama kali ke klinik tersebut. Jumpa doktor itu first time jumpa doktor ini. Clear ke? Bayangkan pertama kali akan jumpa doktor ini. Okey. Kita nak jumpa doktor ini kena tunggu giliran. Kita tunggu nombor kita dipanggil atau nama kita dipanggil. Bila dipanggil je giliran kita, kita pun buka pintu kan, nak masuk ke bilik doktor. Buka aja pintu, doktor akan cakap apa? Kita masuk-masuk je, doktor nampak muka kita kan? Okey, doktor akan cakap apa? Apa ni? Sekali lagi. Sakit apa? Tak. Okey, kalau doktor cakap sakit apa, okey, tak cukup bagus. Boleh diperbaiki lagi. Doktor yang betul-betul bagus, dia tak cakap sakit apa. Tak. Dia akan cakap, Syakirit, come Syakirit, come. Let's come Syakirit. Dia panggil saya dengan nama. Sumpah, saya tak pernah jumpa dia sebelum tu. Macam mana dia boleh panggil saya dengan nama? Sebabnya kan kita isi borang pendaftaran, ada maklumat kita dekat situ. Dia panggil kita macam dia kawan kita, macam dia dah kenal kita lama, dia kenal kita. Dia panggil, yes Syakirit, come, have a seat. Macam member. Bila kita masuk-masuk dia panggil nama kita, kita berasa seronok, kita rasa happy. Betul kan? Macam tu juga kita layan dengan anak Muslim. Ingat dia? Dia rasa macam, kita rasa macam, alamak, doktor ni kenal aku lah. Doktor ni, bila masa aku jumpa dengan dia kenal aku ke? Wah, kita rasa macam seronok, kita rasa happy. Lepas tu kan, doktor, dia tak tanya sakit apa. Sebab sakit, positif ke negatif? Sakit tu negatif. Doktor tu kalau dia bagus, dia cakap apa tau? Apa yang boleh saya bantu? Yes, Syakirit, what can I do for you? How can I help you? Bila doktor kata, what can I do for you? Itu positif ke negatif? Itu positif. Sakit apa? Sakit negatif. What I can do for you? Positif. Dalam kita bercakap, dalam kita berdakwah, sentiasa positif. Okey? Sentiasa positif. InsyaAllah.
Okey, so sekarang ni kita nak berdakwah ni, cerita benda positif. Cerita benda positif. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, doktor tanya, what can I do for you? Kita pun jawab, oh doktor, saya sakit perut doktor. Sakit perut. Doktor tanya balik, sejak bila sakit perut ni? Kita cakap, malam tadi dah rasa dah sikit-sikit, pagi tadi rasa teruk sangat. So doktor tahu benda ni bermula semalam. Doktor tahu ia mula semalam. Jadi doktor akan tanya balik, semalam ada tak you pergi kenduri ke, you makan benda-benda yang pelik ke, dan sebagainya. Sebab doktor tanya soalan, dia nak tahu apa punca-punca boleh jadi sakit perut. Ataupun kalau dia sakit perut, kalau macam perempuan dia akan tanya, dah berkahwin ataupun belum. Sebab kalau dah berkahwin mungkin dia mengandung. Tapi kalau lelaki, dia tak pernah tanya dah kahwin atau belum. Sebab dalam sejarah, lelaki yang tulen tidak pernah mengandung. Okey, are we good? Okey, so sekarang ni doktor akan tanya balik, sakit bila, okey makan bila dan sebagainya, kita jawab. Sekarang doktor cakap, kita jawab. Doktor bertanya soalan, kita jawab. Doktor bertanya soalan, kita jawab. Okey, dalam bab ini, siapa yang lebih banyak bercakap? Doktor atau pesakit? Siapa yang lebih banyak bercakap? Siapa? Bukan doktor. Pesakit. Pesakit yang lebih banyak bercakap. Tetapi yang kontrol keadaan, doktor. Doktor yang kontrol. Dia kontrol dengan soalan yang ditanya. Tapi yang cakap banyak tu, pesakit yang cakap banyak. Sebab doktor nak dapatkan maklumat. So biar pesakit cakap. So dalam kita nak berdakwah, bukan kita yang banyak bercakap. Biar orang yang kita nak sampaikan dakwah, biar dia banyak bercakap. Kalau kita banyak bercakap, dia boring. Dia bosan. Dia jemu dengan kita. Kalau kita bagi dia peluang, kita bagi dia ruang untuk bercakap, kita mendengar. Kita ni sebagai pendakwah, skill yang penting ialah mendengar. Mendengar tu sangat penting. Sekarang doktor tanya, okey, lepas tu doktor akan suruh kita baring. Lepas tu doktor akan picit-picit perut kita. Sakit tak? Sakit tak? Sakit tak? Oh, sakit. Okey. So doktor tahu bahagian mana yang sakit. So sekarang ni saya nak tanya pada tuan-tuan dan puan-puan. Sakit perut itu punca ataupun petanda? Sakit perut kan? Dan itu sakit perut. Sakit perut tu punca atau petanda? Dia ni cause ataupun simptom. Betul, betul. Sakit perut itu adalah petanda. Petanda. Puncanya apa? Puncanya menjadi pelbagai. Puncanya boleh jadi salah makan, keracunan makanan, masuk angin, gastrik, sakit otot, muscle pain, boleh jadi appendix, boleh jadi buatan orang, mengandung. Okey, boleh faham ya? So punca ni ada pelbagai. Sekarang ni tugas doktor adalah untuk mengenal pasti apa punca sakit perut tadi. Itu yang doktor akan tanya soalan. Sebab apa? Doktor nak tahu sebenarnya puncanya apa? Apa punca kamu sakit ni? Sebab lain orang, walaupun petanda sakit perut tu sama, sakit perut. Tapi puncanya berbeza-beza. Dan doktor, bila nak merawat nanti, adakah dia akan merawat punca ataupun merawat petanda? Betul, dia merawat punca. Dia merawat punca. Fokus utama adalah punca. Kadang-kadang doktor akan merawat petanda dan punca. Tetapi fokus utama adalah merawat punca. Okey, biar saya bagi contoh tentang punca dengan petanda supaya kita jelas. Okey, bila kita memandu kereta, kita sedang memandu kereta dan minyak petrol hampir-hampir nak habis, dekat-dekat habis, minyak petrol nak habis. Apa yang akan berlaku? Apa dia? Betul. Lampu dekat dashboard tu ada lampu akan bernyala atau berkelip. Lampu yang bernyala dekat dashboard, lampu bernyala, itu petanda atau punca? Ya betul, itu petanda. Puncanya apa? Tangki petrol tadi dekat-dekat nak habis. Sekarang kita nak merawat petanda ke nak merawat punca? Kalau merawat petanda, ambil tukul besi, hammer, ambil tukul besi, pecahkan lampu dashboard. Bila lampu dashboard dah pecah, lampu tak menyala lagi dah. Selesai dah, petanda hilang. Lampu tak nyala. Tetapi masalah selesai tak? Masalah tak selesai. Tapi kalau kita isi minyak petrol, itu punca kan? Isi minyak petrol dalam tangki tadi. Tangki itu dah penuh. Masalah selesai? Masalah selesai. Apa berlaku pada petanda? Lampu akan tak menyala. Dengan sendirinya lampu tak menyala. Walaupun kita tak sentuh dashboard, kita tak pergi pegang dashboard, tak lap dashboard, tak ada apa-apa. Tetapi hanya dengan merawat punca,
Petanda dengan sendiri akan hilang. So poin utama adalah sentiasa kita bezakan antara petanda dengan punca. Sebab selalunya apabila kita berdakwah, kita banyak berdakwah kepada petanda tetapi kita tak pergi kepada punca. Contoh, bila seseorang itu tidak solat. Tidak solat itu petanda. Puncanya apa? Apa punca dia tak solat? Kita tak pergi pada punca. Kita akan cakap dengan macam anak kita, pergi solat, pergi solat. Atau anak kita pun, pergilah ambil wuduk, dia masuk bilik air. Kita pun dengar, dia tengah ambil wuduk. Padahal anak tu main je dengan air pun. Ambil air tu, lepas tu tempel-tempel dekat muka, dekat tangan. Itu je. Lepas tu dia pun masuk bilik. Lepas tu kita kata, solat. Lepas tu dia pun kunci bilik tu, kita pun dengar dekat luar. Anak kita tengah solat. Dia baca takbir. Allahu Akbar. Okey. Dia tengah solat. Padahal anak dekat dalam bilik tu, dia main video game je. Sambil-sambil main video game tu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Itu kalau kita merawat petanda, itulah jadinya. Tapi kalau kita cari punca, kenapa anak tidak solat? Kenapa seseorang itu tidak menutup aurat? Kenapa puncanya apa ni? Puncanya apa? Puncanya apa? Bila kita dah tahu punca dan kita selesaikan punca, insya-Allah petanda tu dengan sendirinya akan hilang. Subhanallah. So sangat-sangat penting adalah cari punca, merawat pada punca, bukan sekadar petanda sahaja. Dan kemudian ubat yang kita nak bagi untuk penyakit yang sama, kita tak bagi ubat yang sama kepada semua pesakit. Tidak. Lain pesakit, lain ubat dia. Kalau wanita yang mengandung, ubat dia berbeza. Ubat dia di kandungan kan, kita nak bagi ubat yang tidak menjejaskan kandungan dia. Kalau lelaki dewasa, lain ubat dia. Kalau kanak-kanak, lain ubat dia. Kanak-kanak ni biasanya dia campur dengan sirap. Atau buat dia bermanis sikit. So dia minum ataupun makan ubat tu, sedap bagi dia. Itu untuk kanak-kanak. Dan kalau untuk orang tua-tua, ubat dia berbeza sikit. Kalau orang tua-tua, kita nak bagi ubat yang mesra dengan buah pinggang sebagai contoh. So kita akan ambil kira semua tu. Lepas tu dos pun tak sama. Ada orang kita akan suruh dia makan 4 kali sehari. Ada ubat kita suruh makan 2 kali sehari. Ada ubat kita bagi ubat makan. Ada ubat minum. Ada ubat kena injection. So lain pesakit, lain dos dan ubat dia. Begitu juga bila kita berdakwah, tak kira nak Muslim ke, sesama Islam ke, bukan semua orang sama. Dia ada dos-dos dia tersendiri. Dan seterusnya adalah umpan, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita memancing, kita guna umpan. Umpan apa yang biasa kita gunakan? Cacing? Betul jawapan dia cacing. Tapi kita suka tak makan cacing? Kita tak suka makan cacing. Nak pegang pun rasa geli. Okey, kalau kita tak makan cacing, kenapa guna cacing? Sebab ikan suka cacing. Ikan suka cacing. Maka umpan yang kita guna bukan umpan yang kita suka. Kita guna umpan yang ikan suka. Kita tak guna mi goreng kan? Kalau kita guna mi goreng, walaupun nampak macam cacing, tak adalah ikan nak datang. So dengan lain perkataan, dalam kita nak berdakwah, jangan guna umpan yang kita suka. Guna umpan yang mereka suka. Selagi mana tidak ada unsur haram dalam tu. Selagi mana ianya patuh syariah. Ianya patuh syariah, tidak ada benda haram dalam tu, tak kira lah apa pun umpan yang mereka suka, kita gunakan umpan itu. Kalau kita berdakwah dengan non-Muslim, kita tengok non-Muslim suka makan apa. Dia suka minum apa. Kita beli, kita hidang dia makan ataupun minum yang dia suka. Tetapi halal. Yang penting dia mesti halal. Boleh faham ke? Kalau dengan anak-anak sebagai contoh, okay, jangan buat umpan yang kita suka. Tapi anak-anak ni suka apa? Apa yang anak-anak suka? Lagi mana dalam benda tu tak ada benda haram. Tak ada benda haram. Kita buat untuk mereka. Kita belikan untuk mereka. Itulah umpan. So dalam umpan ini, bukan umpan yang kita suka, tapi umpan yang orang yang kita nak dakwah, apa yang dia suka. Tetapi bukan semua ikan kita guna cacing. Nak tangkap ikan jerung, takkan guna cacing. Lain ikan, lain umpannya. Ada ikan kita guna roti. Ada ikan kita guna anak ikan ataupun katak. Okey, dia ada macam-macam umpan yang berbeza-beza. So kita akan tengok ikan mana kita nak tangkap dan umpan mana yang sesuai untuk ikan tadi. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak berdakwah ni sebaik-baiknya bukan kita berdakwah seorang-seorang saja, tak ada. Berjemaah. Kita berjemaah. Carilah NGO Islam yang ada. Tengok jabatan-jabatan agama Islam, agensi-agensi agama Islam yang ada dekat-dekat dengan kita. Jadilah sukarelawan di agensi-agensi agama ini.
Joinlah mana-mana NGO. Mana-mana NGO saja. Ada banyak NGO dakwah hari ini. Banyak. Macam saya dengan Global Unity Network sebagai contoh. Tapi ada banyak NGO lain. Subhanallah, seluruh Malaysia kita ada NGO dakwah. Pergilah mana-mana NGO. Dan lain NGO, lain pendekatan dia. Lain cara dia. Jadi carilah NGO yang anda rasa paling sesuai dengan jiwa anda. Mana yang anda rasa paling sesuai dengan jiwa anda? Pergilah join NGO tadi. Buatlah yang terbaik. Apabila kita bekerja secara berjamaah, sebab iman kita ada turun naik. Kalau iman kita turun, adalah sahabat-sahabat lain yang akan bantu kita, angkat kita. Tapi kalau iman kita naik, tapi ada kawan kita pula iman dia turun, kita pula bantu dia naik, insya-Allah. So bila kita kerja ni bukan silo-silo, saling lengkap-melengkap, saling bantu-membantu, itulah cara pendekatan yang terbaik, insya-Allah. Dan saya rasa, okey, saya masuk terus kepada niat ini penutup. Dah penutup dah. Ini dah kira penutup. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berdakwah, niat sangat-sangat penting. Niat sangat-sangat penting. Kalau kita buat kerja-kerja dakwah, apa-apa amalan pun, kalau niat kita tak ada keikhlasan, okey, kita tak ikhlas. Saya takut kita rugi di akhirat nanti. Itu rugi. So niat sangat penting. Cuma peringatan tuan-tuan dan puan-puan, biasanya mula-mula kita nak berdakwah, niat kita memang ikhlas bila mula-mula nak berdakwah. Tapi bila lama-lama kita dah berdakwah, kita mungkin dah orang dah kenal kita, kita famous, okey? Dan macam-macam jemputan kita dapat, mudah untuk niat kita lari. Mungkin kita nak orang memuji kita. Mungkin kita nak kita ni tengok ada berapa ramai followers. Mungkin kita nak tengok berapa banyak imbuhan yang kita dapat, berapa banyak seguh hati yang kita dapat. Sebab niat boleh berubah-ubah. Jangan cerita tentang orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sendiri pun khawatir kalau saya tidak ikhlas dalam saya berdakwah. Kadang-kadang saya pun ada question mark, saya pun ada tanda soal. Saya ni ikhlas ke? Saya ni ikhlas ke? Tuan-tuan dan puan-puan, doakanlah ya. Doakan agar saya, agar kita semua sentiasa ikhlas dalam kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak nak di muka bumi ni kita dakwah hebat, tapi kerana tak ada keikhlasan, di akhirat kita bankrupt, kita rugi, na'udzubillah, kita tak nak masuk neraka, tak mahu. Kita nak sedikit sebanyak amal jariah yang kita lakukan adalah amal jariah yang diterima dan diredai oleh Allah SWT dan menjadi amal jariah dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, so niat sangat-sangat penting. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak berdakwah, dalam nak buat apa-apa pun sebenarnya, sentiasa berdoa. Minta pertolongan dengan Allah SWT. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, Ya Allah. Izinkanlah aku, berilah ilham kepada aku, Ya Allah. Sesungguhnya tanpa pertolonganmu, tanpa bantuanmu, tanpa izinmu, tanpa ilhammu, aku tidak dapat lakukan sesuatu apa pun, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku, tolonglah aku. Dan masa kita minta tolonglah aku, dalam tu kita menghayati juga bila Allah SWT menolong kita, tak ada siapa-siapa yang boleh halang. Tak ada siapa-siapa boleh halang bila Allah tolong kita. Tapi kalau Allah yang halang kita, tak ada siapa yang boleh bantu kita. Jadi sentiasa minta pertolongan daripada Allah SWT. Dan bila kita kata berdoa, berdoa ni dia bukan sekadar berdoa. Doa ni disusuli dengan perancangan. Kita kena ada perancangan. Dengan siapa kita nak dakwah ni? Dengan apa usaha kita nak buat? Okey, perancangan begini. Okey, planning kita macam mana? Strategi kita macam mana? Apa yang terbaik kita nak buat? Kena ada perancangan. Buat yang terbaik. Dah buat perancangan yang terbaik, usaha. Do your best. Buat yang terbaik. Apa yang kita mampu buat, kita buat aja. Buat aja. Dah buat yang terbaik, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah pada Allah. Selepas kita dah buat perancangan terbaik, kita dah usaha terbaik, dah buat apa yang kita mampu buat, dah buat segala-galanya yang kita boleh buat. Okey, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Dan apa yang kita dalam dakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa ingat hidayah dari Allah SWT. Bukan kita yang menentukan sesuatu perubahan. Perubahan itu adalah daripada Allah SWT. Hidayah daripada Allah. Tugas kita apa? Menyampaikan. Dalam surah Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 272, Allah SWT berfirman yang bermaksud, bukan kamu bertanggungjawab untuk beri hidayah.
Allah yang beri hidayah pada siapa-siapa yang dikehendakinya. Bukan kita yang bagi hidayah, tapi Allah yang bagi hidayah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Tugas kita apa? Menyampaikan. Dia terima, dia tak terima. Dia berubah, dia tak berubah. Itu urusan dia dengan Allah SWT. Of course. Harapan kita, kalau kita dakwah dengan non-Muslim, kita harap dia dapat hidayah, dia memeluk agama Islam. Harapan kita, kalau kita berdakwah dengan sesama Islam, kita harap dia berubah. Harapan kita, bila kita berdakwah pada anak kita, isteri kita, keluarga kita, kita harap dia menjadi insan yang lebih baik, lebih bagus dan sebagainya. Itu harapan kita. Tetapi ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Tetapi yang menentukannya, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, brothers and sisters, dalam kita nak berdakwah, jangan target hasil, tetapi target usaha. Target yang kita letak, target yang kita letak adalah usaha, bukan hasil. Sebab kita tak boleh kontrol hasil. Sebab hidayah dari Allah SWT. Yang ada dalam kemampuan kita untuk kita kontrol dengan izin Allah SWT adalah tidak lain tidak bukan usaha yang kita nak buat. So target usaha. Lagi banyak usaha kita, insya-Allah hasil pun akan bertambah. Lagi banyak usaha kita, hasil pun akan bertambah. So kalau kita nak hasil yang lebih banyak, tingkatkan usaha dia. Kita tingkatkan usaha. Bila kita kata tingkatkan usaha, bukan hanya dari segi kualiti semata-mata, tetapi juga dari segi quantity. Quality. Kadang-kadang kita buat banyak quantity, tapi quality kita tak jaga. Kadang-kadang kita ada quality, tapi kita tak buat pun. Kita buat kadang-kadang aja. Tak, dua-dua kita perlu ada. Kita perlu ada quality, kita juga perlu ada quantity yang sesuai. Dua-dua perlu ada, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ini saja masa yang kita ada. Saya tak sempat, saya minta maaf. Saya tak sempat nak tengok soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa soalan yang ada, masukkan saja dalam ruangan komen, Cuma saya tak sempat nak jawab hari ini. Okey, saya tengok masa pun dah pukul 11.10, dah genap sejam kita bersama. Boleh ke dalam sesi yang akan datang dalam 2 minggu daripada sekarang, dalam sesi yang akan datang, saya akan cuba jawablah persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Sebab dalam sesi yang akan datang pun memang tentang soalan-soalan lazim daripada non-Muslim pun. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada pengalaman non-Muslim tanya soalan tentang Islam dan susah nak jawab contohnya, atau tak dapat jawapan sampai hari ini, dalam ruangan komen kan, letak je soalan anda. Sebab sesi yang akan datang, slotnya memang untuk menjawab soalan-soalan lazim daripada non-Muslim. Yes, itu slot kita nanti. Okey? Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan-puan. Semua yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Saya mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan juga dapat maafkan saya, insya-Allah. Dan kalau saya menyinggung perasaan siapa-siapa, sorry, minta maaf sekali lagi. Dan sehingga kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.